Kek merupakan antara hidangan pencuci mulut yang sangat digemari oleh semua golongan di dunia, terutamanya kanak-kanak. Meskipun sebiji kek itu tampak mudah untuk dilakukan dan dihias, namun jika ia tidak menggunakan teknik maupun bahan yang betul, ia boleh menjejaskan keseluruhan kek tersebut mengikut jenis yang ingin dilakukan. Memerlukan idea, kesabaran serta kepakaran dalam menghasilkan sebiji kek yang menarik seperti yang dilakukan oleh lelaki berusia 24 tahun ini, Wan Izzurin dari Besut Terengganu. Keunikan dan kreativitinya mencipta sebiji kek graviti yang bertemakan mi segera telah tular tidak lama dahulu. Kek unik yang mengambil masa selama 4 jam untuk disiapkan dan telah ditempah seminggu awal dijual pada harga RM190. Bukan sahaja pemuda ini handal dalam mencipta kek graviti, malah dia juga turut menghasilkan pelbagai reka bentuk kek yang amat mengagumkan. Selain itu, ada juga yang gemar mencabar kredibiliti diri dalam mencipta sesuatu yang baru. Seperti kek gantung yang berbentuk lampu mewah chandelier pastinya menjadi satu dekorasi kek yang amat membanggakan. Dekorasi sebuah kek tidak hanya bergantung kepada hiasan semata. Rasa kek yang enak juga amatlah dititik beratkan, terutamanya bagi semua penggemar kek. Sudah pasti kerja keras mereka dekorasi kek bukanlah satu proses yang mudah. Maka tidak hairanlah jika ada yang sanggup membayar dengan harga yang tinggi demi kepuasan untuk membahagiakan orang yang tersayang. Wow, cukup kreatif kan? Dan ini juga mungkin dapat memberi anda idea dan juga inspirasi. Apakah antara kek yang sesuai untuk dijadikan hantaran, kek perkahwinan, kek hari jadi maupun sambutan hari ibu, hari bapa ataupun hari graduasi yang mungkin berlangsung dalam masa terdekat ini. Dan ketika ini saya bersama dengan Erin Razi daripada Bread and Butter by Erin, iaitu pengusaha Bread and Butter. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Thank you so much untuk menjemput saya. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kalau bercakap tentang kek ni, Bread and Butter ni memang ramailah orang kenal kan. Tapi hari ini kita nak kongsikan tentang konsep fondant ni. Ada macam-macam jenis fondant, tapi mungkin Erin lebih fokus kepada kek perkahwinan. Mungkin kita boleh kongsikan sikit apa yang penonton perlu faham tentang kek fondant ni sebenarnya. Okey, kek fondant ni dia ada first and foremost untuk kek kita ada dua jenis dekorasi lah covering, iaitu fondant ataupun buttercream. So macam Erin lain baker lain dia punya ni, Erin lebih kepada fondant. Kenapa Erin pilih fondant? Sebab fondant ni dia lebih banyak design kita boleh buat. Lebih tahan lama, dan kalau you nak berjalan jauh, kata macam wedding you dekat Melaka daripada KL, so it's safer nak bawa, lebih stable. Sebab tu. Tak adalah risiko kek tu cair kalau musim panas sekarang ni kan. Ataupun kek terglitch ke kan. Bagi pula anak pegang, tengok, sedap pula kek ni. Dia goyang-goyang. Kita bawa kita laju. Pun boleh juga. Kalau itu tak apa, dibuka dia colek sikit. Sebab Kak jiran saya kat sebelah gelak nampaknya Fatin Halimah. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang kek fondant ni yang dilihat ataupun dikongsikan hari ini, ada 5 tingkat kek ni kan, dan mungkin ramai juga yang tak tahu. Kadang-kadang kalau kek 5 tingkat, 7 tingkat, 12 tingkat ni, adakah semuanya kek fondant ataupun ada juga dummy kek yang mungkin ramai orang masih lagi keliru? Okey, sebenarnya dua-dua pun boleh. You nak semua kek pun boleh atau you nak dummy pun boleh. Cuma macam Erin akan advise tengok pada kesesuaian acara tu. Kalau macam contohnya pengantin buat dekat hotel, tak ada orang yang nak potongkan satu-satu. Jadi it's advisable untuk ambil semua dummy. Macam lepas ni? tu whatever cake needed untuk 5 tier kita akan jadikan dalam bentuk cupcake. Jadi tak akan membazir. Macam ni dummy lah kan. Macam ni saya boleh letak kat tengah ada mata saya kat sini kan. Kita boleh letak apa-apa lah kat sini. Dia keluar pula. Macam tu. Kira mana pengantin? Mana pengantin? Pengantin dia ada dekat dalam ni ya, rupanya ya. Okey, kalau kita nak tunjukkan demonstrasi pula. Tadi saya sempatlah bertanya dengan Erin, boleh makan ke bunga ni? Boleh, semua yang ada kita boleh makan. Sebab yang semuanya basically base dia gula. Cuma adalah benda lain yang kita campurkan, sebab macam bunga ni kita nak bagi dia keras supaya dia stable, cantik kan, dah tahan macam tu. Kalau macam fondant ni dia keras tapi dia ada lembut dia juga. So kita masih boleh potong. Okey, jadi sebab kita dah pun cakap pasal bunga ni, dan Erin pun dah siapkan sebenarnya kan, untuk kita tunjukkan kepada penonton kita cara untuk buat cantuman bunga ni. Tengok jari dia dengan jari saya jauh beza ya. Sebab macam Bread and Butter kan, kita memang terkenal lah dengan bunga peonis ni. Kita memang selalu bagi peonis untuk kita punya dekorasi. Macam most of bunga yang ada dekat kek ni pun adalah bunga peoni. So ini adalah salah satu ini adalah bunga peoni lah yang kita buat. So jangka masa yang selalu kita ambil untuk buat bunga ni
untuk katalah untuk satu kek ni kita akan ambil masa dalam 3 hari ke 4 hari. 3 ke 4 hari. Yes, sebab satu hari tu untuk just nak buat kelopak-kelopak ni, bagi dia kering, and then kita cantumkan. Lepas cantum pun kita kena biarkan dia sekejap stable, and then baru kita boleh simpankan dia lah. Okey. Kalau kita bercakap tentang kek perkahwinan ni adalah majlis yang orang kata sekali seumur hidup kan? Ya, betul. Kalau kita bercakap tentang kek perkahwinan, pasti kita nak sesuatu yang kita ingat sepanjang hayat kita. Ya, dari segi pemilihan dekorasi ataupun warna untuk kek, saya kira setiap orang ada pemilihan yang berbeza. Yes, betul. Kalau saya walaupun tak ada orang tanya, kalau saya lebih tanya. You suka macam mana? Kalau saya dah suka dah kek yang putih yang atas ni. Okay. Yang corak bawah ni saya mungkin bukan konsep wedding saya. Okay. Alright. So you suka simple and saya elegant. Saya suka yang simple ni, tapi saya tak berapa suka bunga yang berwarna-warni. Saya hanya saya lebih suka warna yang sama warna dengan kek, ataupun kalau ada pun warna yang paling apa ni? Paling pastel. Okey, alright. So macam tu. Macam bread and butter, sebab considering lain orang, lain cita rasa, lain wedding, lain team. Sebab tu dekat bread and butter kita buat 2 kali meeting. Okey. So meeting yang pertama kita just nak kenal dengan pengantin. Kita nak tahu pengantin suka benda macam mana, how you are, your spouse macam mana, maybe your mother datang sekali, kita nak tahu kan. So kita kenal dulu. Kalau bawah ni mungkin mak saya punya cita rasa. Second baru kita design kan. Kalau boleh kita nak happykan semua orang. Sebab wedding ni kan it's not just pengantin, it's about the whole family. So kalau boleh kita nak semua ada dalam satu kek. Okey. Ini kenangan kan yang kita nak ciptakan, gambar yang akan kita simpan seumur hayat kita kan. Kalau boleh Erin nak buat benda tu personalize lah to your event. Jadi mungkin you boleh nampak ni ada kat tempat lain, tapi you tahu ini I ambil daripada baju you. Betul. Ini I ambil daripada you punya card, ini I ambil daripada you punya pelamin. Hanya kan? you je tahu bila you tengok. Kan? Betul. Yes. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang kerja yang dilakukannya, nak buat bunga pun ambil masa 3 hari, nak siapkan kek yang bertingkat-tingkat ni, apatah lagi fondant ni yang memang kita boleh simpan lama saya kek ni kan. Yes, betul. Okey, dari segi kos, ini yang mungkin ramai yang perlu tahu sebab kadang-kadang kita ni cita rasa kita kan. Betul. I nak kek yang macam dalam magazin itu, contoh. Tetapi bila tahu harganya terperanjat dek. So macam mana tu? So bila kita cakap tentang kek fondant, pasti kita kena tahu harga-harganya juga kan. Betul. Okey, so macam bread and butter kita lain macam ni cakap tadi, lain pelanggan, lain cita rasa, lain dia punya detailing untuk kek dia. So harga tu various, tapi kita boleh cakap macam hantaran kita semurah kek kita 350, and then it goes up to 7, yang paling mahal yang pernah buat 7,000. Okey, ikut bajet kita lah. Yes, tapi jangan risau, kita ada bawa macam-macam pilihan hari ini untuk anda penonton buat sendiri penilaian dan pemilihan anda mengikut kemampuan kita kan. Okey, kalaulah penonton-penonton tu ingin nak buat kek 18 tingkat, tadi paling tinggi 7 paling tinggi 9. Fatin kek kahwin berapa tingkat? Setengah je. Okey, mungkin ada yang nak buat 38 macam TV3 punya ulang tahun 38. Okey, nak tengok Instagram. Okey. Boleh kongsikan Instagramnya. Bread and Butter by Erin. Bread and Butter by Erin. Okey. Dua-dua Facebook dan IG dua-dua nama sama. Nama yang sama. Okey, anda bolehlah cuci-cuci mata, dan selepas ini Fatin akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain pula untuk berkongsi tentang kek apa tadi, buttercream. Kek buttercream pula yang ada macam-macam hiasan di atasnya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Erin sekali lagi daripada Bread and Butter by Erin. Okey, anda cuci-cuci mata, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan dahulu bingkisan trivia tentang kek ni. Macam-macam yang menarik. Kita saksikan. Hidangan kek sinonim dihidangkan ketika pesta ulang tahun kelahiran, majlis kerajaan maupun ketika berlangsungnya majlis perkahwinan. Sesebuah majlis tanpa sebiji kek sebagai salah satu pemanis mulut. Namun, pasti ramai yang tidak tahu bahawa 26 November merupakan tarikh hari kek kebangsaan. Kek juga sebenarnya sudah mula menjadi salah satu hidangan penting bagi meraihkan hari lahir sejak tahun 1985 lagi. Tahukah anda, kek termahal di dunia bernilai sebanyak 322 juta ringgit. Kek yang bertemakan pentas peragaan dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kek yang dihiasi dengan pelbagai jenis batu permata, berlian hitam dan merah menjadikan ia kek yang termahal di dunia. Selain itu, tahukah anda, bagi masyarakat di England pada zaman dahulu mempunyai kepercayaan yang unik terhadap kek.
Mereka mempercayai bahawa jika kek itu diletakkan di bawah bantal, maka seseorang itu akan mendapat mimpi yang manis sepanjang malam. Terdapat pelbagai fakta tentang kek yang menjadikan ia lebih menarik untuk dinikmati, terutama ketika majlis kerajaan mahupun sebagai pencuci mulut di rumah. Itu antara fakta yang dikongsikan. Kalau kita bercakap mengenai dekorasi kek ni, saya secara peribadinya, saya tak sabar nak tunggu hari jadi anak saya, hari jadi suami saya. Sebab apa? Saya nak buat pilihan. Sebab kalau kita tengok di pasaran sekarang ni, macam-macam kek. Kadang-kadang tengok betul ke tu kek? Nampak macam tiruan, tapi sebenarnya boleh dimakan. Nah, itu sebenarnya kita nak kongsikan hari ini. Tadi Fiza dah bersama dengan Irin. Hari ini saya pula nak bersama dengan Fiza. Tapi bukan Fiza Sabjahan. Fiza Dimyat yang mana akan kongsikan dengan kita berkenaan dekorasi daripada hasil beliau sendiri. Apa khabar? Khabar baik. Baik okey. Dia agak nervous sikit sebab tadi kita tanya-tanya dia pasal kek ni semua kan. Dia macam slow-slow dia kongsikan. Tapi hari ini kita nak tanya dengan lebih detail lagi berkenaan dengan kek-kek yang dibawa oleh Fiza hari ini. Kalau boleh dikongsikan satu persatu. Okey. Boleh kita mulakan apa teknik yang digunakan, dekorasinya. Yang ini kita gunakan teknik sculpture. Okey. Yang ini semua menggunakan buttercream. Okey, kalau kita tengok buttercream tu memang keseluruhannya memang buttercream lah. Kalau pelanggan sendiri yang mendapat sambutan selalunya orang akan buttercream ke ataupun orang suka kek yang biasa sahaja ke bagaimana? Biasanya diorang akan pilih fresh cream. Fresh cream. Okey, kalau bercakap mengenai fresh cream, hari ini kita nak tunjukkan demo juga. Fiza dia akan tunjukkan demo macam mana sebenarnya menghasilkan sampai jadi macam ni. Jom kita mulakan. Sambil-sambil tu kita boleh bersembang juga kan. Selalunya kalau melihat kepada dekorasi-dekorasi kek ni kan, mereka lakukan disebabkan hobi ataupun selain daripada menjana pendapatan bagi pendapat Fiza sendiri? Hobi. Mula-mula hobi. Lepas tu sikit-sikit berubah untuk itu dia. Kak Fiza dia fokus dia sampai dia tak bercakap. Dia okey, tak apa. Kalau kita tahu kan sekarang ini juga antara sambutan-sambutan selalunya orang memang nak kek yang kecil-kecil je, senang nak bawa pergi mana-mana, senang nak buat kejutan juga kan kalau kita nak bawa buat kejutan di luar kan. Tapi untuk di Fiza Dimyat sendirilah, bagaimana sebenarnya? Selalunya bagaimana permintaan daripada pelanggan? Pelbagai. Dari pelbagai saiz. Tapi kalau untuk macam mana? Pelanggan? Untuk pelanggan, biasa dia akan pilih standard size. Macam 8 inci macam ni, ataupun bergantung jugalah. Mungkin kita boleh tanya juga berapa orang kata tetamu kan, berapa orang untuk diraikan dan sebagainya untuk kita suitkan dengan saiz kek tu. Okey, jom kita nak tanya, tadi kita dah buat teknik sculpture, betul? Ini sculpture. Ini palette knife painting. Wow, di mana sebenarnya teknik-teknik ni? Macam mana dapat orang kata idea-idea nak kita lakukan rekaan-rekaan ni, dekorasi ni? Banyak tengok daripada IG. Inspirasi lah. Betul. Okey, jom. Ada nak try? Dia suruh kita try. Okey, boleh. Tapi jangan marah kalau hasil dia kita cubalah Okey, macam mana tu cara dia? Kak Fiza kena bagi tahu saya ni. Kena pegang tangan. Pegang tangan. Okey. Macam lain je. Jadi. Okey. Ini kelopak bunga dia lah. Ya. Okey, kalau bercakap mengenai krim ni, pemilihan buttercream ni bagaimana sebenarnya kalau kita nak tengok dia betul-betul sesuai sempurna untuk kita nak mulakan dekorasi ni, Fiza? Kita tengok bila awak macam pro. Kita tengok dia bila semuanya dah halus. Jadi halus. Penghasilannya berapa lama ambil masa? Kalau buttercream, maksudnya untuk krim ataupun untuk krim dan juga keseluruhannya lah, kita nak sediakan krim dahulu, lepas tu kita nak sediakan keknya 2-3 jam. 2-3 jam saja. Jadi pelanggan-pelanggan untuk deko sahaja. Jadi kalau pelanggan yang nak buat tempahan seeloknya seawal sebulan. Tapi kalau last minute bergantung pada rezeki.
Okey, baik. Kita dah tanyakan berkenaan dengan penghasilannya. Kita nak terus untuk tanyakan. Tapi sebelum tu boleh tak Fiza kongsikan juga IG. Mereka dah tak sabar tu tengok berlampu-lampu. Ini ada Tiara dekat sini tapi belum lagi siap. Kejap lagi kita akan kongsikan. Boleh tak kongsikan Instagram dan juga Facebooknya? IG Fiza Dimiat. Facebook pun Fiza Dimiat. Okey. IG-nya Fiza Dimiat. Kalau anda tengok di paparan skrin tu dan juga Facebook sama juga Fiza Dimiat.